Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak pelajar Ustazah 4 Tasawur 2 sekalian, hari ini Ustazah sediakan video pengajaran khusus untuk tutorial latihan bab 5. Okey, latihan bab 5. Okey, di sini ada Ustazah pamerkan di sini latihan bab 5 dalam buku kerja buku latihan topikal tasawur Islam yang kita guna tu. Okey, jadi latihan ini boleh didapati dari muka surat 21 sampai 24. Maaf, 20 sampai 24. Okey, buka buku kerja latihan topikal tasawur dan kita akan lengkapkan latihan daripada muka surat 20 sampai muka surat 24. Okey, jadi kita teruskan untuk latihan soalan 1 hingga 6. Okey, soalan 1 hingga 6 ni ialah soalan bahagian A. Okey, apa maksud bahagian A? Masih ingat lagi ke tak? Saya harap sangat tak ada yang lupa Bahagian A ialah bahagian objektif. Tapi ujian objektif bukan aneka pilihan Soalan objektif berbentuk struktur. Iaitu melabel, isi tempat kosong, menyatakan istilah. Itu adalah soalan struktur bahagian A, iaitu soalan objektif format struktur. Okey, jadi kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 6. Okey, soalan 1 hingga 6 meminta kamu memahami setiap istilah. Masih ingat lagi istilah? Ustazah ulang lagi sekali. Ros sangka Abang Wan tahu mengorat. Ros sangka Abang Wan tahu mengorat. Ros sangka Abang Wan tahu mengorat. Okey, ada 5 prinsip pandangan hidup Islam. Ros ataupun Rabbaniyah, iaitu peraturan hidup ditentukan oleh Allah. Allah pemberi wahyu. Okey, lepas tu S, Ros sangka. S, Syumuliyah, iaitu lengkap. Kena ingat ni istilah ni. Ros sangka abang. Abang ialah alamiah. Alamiah maksud dia, Ustazah ulang lagi banyak kali ni. Kamu mesti ingat Sarwa jagat. Ataupun universal. Okey, W, Abang Wan. W untuk waqi'iyah. Waqi'iyah ialah reality. Praktikal. Tahu mengorat, sabat dan murunah. Sabat dan murunah. Okey, apa itu sabat? Tetap, tak berubah. Iaitu prinsip-prinsip asas Islam. Seperti pelaksanaan ibadah dan prinsip-prinsip yang melibatkan akidah. Itu adalah tetap, tidak berubah. Tidak boleh kita ubah dan adjust sana sini. Okey, murunah pula. Murunah bermaksud fleksibel ataupun luas. Okey, saya bagi sikit. Okey, luas. Fleksibel ataupun luas. Jadi, bila kita dapat soalan macam ni, soalan ni, kita mesti cari kata kunci kepada setiap istilah tu. Supaya kita tak buat silap. Okay, contoh yang saya pilih di sini. Contoh saya pilih di sini. Soalan nombor 1. Reality. Islam ialah agama praktikal. Mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Di mana kata kunci di sini? Di sini. Reality, praktikal. Okay. Rujuk balik di sini. Yang mana praktikal dan reality? Yang ni. Waqi'iyah. Jadi, dah boleh tulis di sini. Soalan nombor 1 ialah, istilahnya ialah waqi'iyah. Okey. Maaf Ustazah betulkan tulisan sikit. Okey, waqi'iyah.
Okey, seterusnya soalan nombor 2. Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. So, di mana kata kunci di sini? Sesuai bagi semua manusia. Tidak kira bangsa, tempat dan zaman. Contohnya Islam bukan sesuai untuk bangsa Arab saja. Islam masih sesuai untuk bangsa lain. Bangsa Inggeris ke, bangsa India ke. Islam masih sesuai. So ini menekankan kata kunci apa ni? Menekankan kata kunci universal. Sesuai untuk semua ataupun sejagat. Okey, jadi ini adalah prinsip alamiah. Prinsip alamiah. Okey, boleh masukkan di sini jawapan. Masukkan alamiah. Okey, seterusnya nombor 3. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah lengkap meliputi kehidupan dunia dan di akhirat. So, di mana istilah yang kita nak fokuskan di sini? Di sini lengkap. Okey, mana istilah prinsip pandangan hidup Islam yang menggambarkan perkataan lengkap? Ini dia. Syumuliyah. Okey? Syumuliyah. Boleh tulis di sini. Terus tulis syumuliyah. Okey. Seterusnya soalan nombor 4. Boleh berubah mengikut kesesuaian tanpa mengabaikan prinsip asas. So, kata kunci di sini ialah boleh berubah. Di manakah kata kunci boleh berubah di antara Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiah, Waqi'iyah, Sabat dan Murunah? Murunah. Murunah. Prinsip boleh berubah tapi masih berlandaskan prinsip asas ialah prinsip pemikiran murunah. Okey, jadi kita dah dapat 4 istilah ni, kita boleh potonglah siap-siap. Yang mana yang kita dah pilih kita potong siap-siap. Alamiah, Waqi'iyah, Syumuliyah dan Murunah. Jadi hanya ada 2 lagi. Okey, segala hukum, konsep dan prinsip yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelas soalan 5 ni istilahnya merujuk kepada istilah bersumberkan wahyu Allah. Di sini kata kunci kita. Bersumberkan wahyu Allah. Bila kita cerita pasal wahyu, ia adalah prinsip Rabbaniyah. Ingat 2 benda Rabbaniyah. Wahyu, Allah memberi wahyu dan Allah pemberi peraturan hidup. Itu ciri utama Rabbaniyah. Okey, kemudian perkara yang qat'i. Soalan nombor 6. Perkara yang qat'i tidak boleh diubah dasar prinsip serta pelaksanaannya menurut Islam. Contohnya isu pembahagian harta pusaka iaitu faraid ataupun isu-isu hukum pelaksanaan hudud. Itu adalah perkara yang qat'i. Apa maksud qat'i? Qat'i membawa maksud mutlak. Qat'i membawa maksud mutlak. Apa maksud mutlak? Yang dah confirm ataupun yang dah muktamad. Mutlak di sini bermaksud muktamad. Tidak boleh diubah-ubah dan tidak ada justification. Tidak boleh diubah suai. Jadi, perkara-perkara mutlak ataupun perkara-perkara yang sudah muktamad, perkara-perkara yang qat'i tidak boleh diubah dasar prinsip serta pelaksanaannya menurut Islam ialah prinsip pandangan sabat. Okey, jadi jawapan istilah soalan nombor 6 ialah sabat. Okey, kelas. Soalan 1 hingga 6. Ustazah tekankan di sini cara menjawab ialah kamu cari dulu kata kunci kepada soalan, baru kamu tentukan istilahnya. Dan jangan lupa menghafal setiap definisi istilah yang terkandung dalam sukatan tasawur adalah penting. Kalau kamu tak hafal definisi istilah, kamu tidak boleh jawab soalan struktur ataupun soalan bahagian A. Okey? Okey, kita akan berjumpa di video seterusnya untuk soalan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.